Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa asbahihi ajma'in wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Kata Musannif rahimahullahu ta'ala, ويجب غسل ظاهره وباطن كل من الشعور السابقة وإن كثف لندرة الكثافة فيها لا باطن كثيف لحية وعارض والكثيف. Kita nak sambung ni masih bab wuduk, masih bab masalah basuhan muka. Yang muka ni apa yang kita bersemuka dengan seseorang, apa yang dapat dilihat daripada muka. Yang itulah kalau nak guna bahasa kita, itu adalah dobit muka tu, yang dagu, tempat tebur rambut pada ghalib, ada istilah sulah, sekben, tali tudung, jambang, janggut, anafqah, janggut sepat, nasiyah, apa itu, M, ubun-ubun, sulah, yang kita bicara dulu tu. Jadi macam mana pun ada kaedah dia dah ajar kat ujung. Mana-mana yang walaupun asal bukan daripada muka, tapi ada sebahagian daripada ulama' mengatakan dia ialah muka, eloknya dibasuh tempat tu untuk keluar daripada khilaf. Baik. Wa yajibu ghaslu zahirihi wa batini kullin minasy-syu'uri sabiqati. Dia kata dalam wajib membasuh zahir dan batin. Istilah zahir apa yang terlihat dengan mata. Atau zahir, batin ni di bahagian dalam, termasuk antaranya umbi dia, pangkal dia, itu juga yang tak boleh dilihat dengan mata. Itu istilah batin di sini. Kulli minasyu'ur, setiap satu daripada bulu-bulu sabiqati yang telah dahulu. Faham sabiqah ni tak mana ni? Bulu kening, bulu mata, misai, janggut sepat, yang tu kot, yang istilahnya begitu tak ni, bulu, dia sebut bulu andam tu kan, selalunya ghalibnya yang tu tali tudung ni tak. Pasal dia nak sebut ni ada bulu-bulu yang biasanya ghalibnya yang tu dia nipis, dia tengok tebal, wajib basuh zahir batin. Dia nak sebut pada situ lah kan. Yang tu kembali kepada syu'ur sabiqah tu, bulu kening, bulu mata, misai, bulu janggut sepat ni, berbanding dengan janggut yang bulu yang ada kat dagu ni, tali tudung, jambang ni, sideburn ni, lebat ni ghalib-ghalibnya yang ni kan. Itu tak, kita Melayu kalau ghalibnya jarang kan, janggut. Tapi taklah pula jarang kita jumpa orang yang memang lebat, janggut macam sarang tebuan tu kan. Bila bahasa gitu. Yang tu dia nak sebut. Jadi bulu-bulu yang ghalibnya, yang asal bahasa disebut syu'ur sabiqah ni, wa in kasufa, sekalipun tebal, linutratil kasafati, kerana nadirnya ataupun jarang berlakunya tebal, fiha fi syu'uri sabiqah. Cuma syu'ur sabiqah tu apa? Dia umum gitu kan. Pasal sebut macam-macam, semua bulu disebut. Tapi kalau ikut yang dikenaki, faham dengan apa yang dia akan sebut ke depan ni, kita boleh faham apa dia syu'ur sabiqah tu. Tengok ke depan ni.
wa'i kasfalin fiyah la batini kasifi lihyatin wa aridin. Dua ni yang kecuali daripada banyak-banyak disebut tu. La batini kasifi lihyatin, tidaklah, maksudnya taklah terkeluar dari taklah wajib basuh batin kasifi lihyatin, yang tebal daripada lehyah. Lehyah ni terjemah janggut. Kena faham lehyah ni dia janggut mana? Janggut ataupun bulu yang tumbuh di dagu tu, atau dipanggil lehyah. Kalau janggut juga kita panggil janggut juga, yang bawah bibir ni itu kita jumpa dia panggil anafqah, janggut sepat. Yang ni lebat macam mana pun wajib basuh. Jadi kalau ambil wuduk, kalau orang yang ni tebal sekalipun, kalau yang ni lebat, batin kena sampai air. Begitu juga. Jadi yang kecuali daripada semua bulu disebut, lehyah, bulu yang ada di janggut, bulu yang ada di janggut, bulu yang ada di dagu, lehyah, dan arid. Arid ni jambang lah bahasa kita kan, jambang, tali tudung, jebeng, tu bahasa dah sini lah. Apa lagi bahasa orang panggil? Bau. Lain tempat lain bahasa tu kadang-kadang. Tapi yang bulu sini yang turun ni, ada orang yang memang tebal. Kalau macam saya ni, keturunan yang jarang, bulu jarang-jarang macam ni lah. Ni bila jarang wajib basuh semua. Tapi kalau tebal, yang tak wajib basuh batin, bulu yang ada di sini dan juga yang jambang. Jambang ni. Okey, siap. Jadi kalau dengan bulu-bulu disebut sabiqah tu, dia disebut bulu kenin. Kenin ni lebat macam mana pun wajib sampai air. Pasal jarang nak cari orang yang ada bulu kening tebal. Ada. Bukan tak ada. Tapi sebab nudrah kasafah fiha ni wajib basuh zahir batin. Istilah zahir apa lihat, batin maksudnya di bawah tu. Jadi kaedah dia konyol lah untuk sampaikan air di bawah tu. Baik. Wal kasifu ma lam tural basharatu min khilalihi fi majlis takhatub urfan. Baik, macam mana nak tebal nipis? Kata dia wal kasif, tebal ni malam tural basharatu. Barang maksudnya bulu-bulu yang lam tural basharatu, tidak mungkin boleh dilihatkan kulit, min khilalihi, daripada celah-celahnya, kasif, daripada celah-celahnya yang tebal, bulu yang tebal tu, fi majlis takhatub, pada majlis bersembang, takhatub, berbicara, berkira bicara, bersembang lah bahasa kita, takhatub ni. Pada majlis bersembang. Bersembang, berapa jarak kita? Jaga sosial SOP tu, berdiri pun dah 1 meter kan. Walibnya kita bersembang ni, jaraknya ni lah 1 meter, 1 meter setengah kan. Rapat pada 1 meter tu sembang lain. Itu orang lain khas saja sembang. Rapat lebih yang kurang daripada 1 meter, ataupun rapat lagi pada tu, sedikit lah bahasa macam tu kan. Kalau takhatub urfan ni 1 meter, 1 meter setengah macam ni boleh lah. Kalau dekat sangat tu, itu dah macam bukan takhatub yang urfan. Tu takhatub yang ghairu uruf dah. Maksudnya dia ada khason. Okey. Jadi kalau faham tu majlis takhatub ni 1 meter, 1 meter setengah. Jadi pada dalam dengan jarak tu, tengok kat seorang tu yang ada bulu tu, nampak tak? Yang ni kaedah nak kenal huruf sebut dalam kitab lah. Ini dia panggil al-adatu muhakkamah ni. Jadi kalau boleh nampak kulit, nama dia nipis. Kalau tak boleh nampak, tu nama dia tebal. Dobit dia macam tu. Mudah aja. Cuma kalau ragu, tebal nipis, tebal nipis, tebal nipis. Nipis lah tu, pasal dah ragu kan. Tebal nipis. Kalau tebal ni memang confirmnya kata tebal kan. Macam mana pun, dia bukan di atas nilaian kita juga. Dia tak huruf. Dia dobit, dia huruf. Keedah nak selamat macam mana? Basuh ya semua. Zahir dan batin. Selamat. Itu keedah kita dalam syarak ni, di atas kalau apa yang tak wajib, masalah lebat pada janggut yang ada kat dagu dan bau apa semua tu. Tapi jalan selamat macam mana? Basuh ya semua. Macam mana pun, kena faham juga apa yang tak wajib ni. Pasal bila ada tempat nanti air sedikit terhad, jadi kena faham apa yang sepatutnya air kena sampai, apa yang air tak kena sampai. Wa yajibu ghuslu ma la yatahaqqaq
ghuslu jami'ihi illa bi ghuslihi. Ini pun satu besar, benda kaedah besar ni dalam bab masuk muka. Wajib juga kata dia membasuh barang yang la yatahaqqaq, tak akan tahqiq, tak akan ternyata, ghuslu jami'ihi, terbasuh akan dia, akan ma tu muka lah, illa bi ghuslihi, melainkan dengan basuhkan dia. Sebab bila muka, sepadan muka kita dah bicara itu, jadi macam mana nak yakinkan memang semua yang masuk dalam sepadan muka ni dibasuh, mesti dia punya boundary, garis sepadan itu pun juga dibasuh. Begitu juga lajak sikit daripada sepadan. Sepadan pun dengan apa disebut tu agak detail. Betul-betul on the line-nya memang tak memungkinkan kita boleh basuh tepat gitu kan. Kaedah saya ngaji, guru sebut mudah nak faham ni macam mana. Macam siku mestilah siku pada huruf, tapi nak bagi sah macam mana, lajakkan daripada siku. Itulah prinsip basuh muka. Sempadan muka ada benda yang kita faham, nak basuh muka lajakkan daripada yang wajib. Dan apa hukum basuh lajakkan daripada sepadan wajib tu? Wajib. Pasal kaedah yang selalu disebut, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Perkara yang tak sempurna benda wajib, melainkan dengan perkara tu pun jadi wajib juga. Jadi maksudnya sempadan ni takkan boleh, muka ni takkan boleh sempurna basuh dia, melainkan sepadan dan lajakkan sikit ke bahagian kepala tu untuk sempurnakan basuhan, maka membasuh, melajakkan, melebihkan daripada kadar pada had sempadan kepala yang telah disebut dulu adalah wajib juga. Itu bahasa Arab dia, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sebaiknya dia hafalah kenyataan tu. Saya pun hafal tu pun dengan mulut-mulut tu kurang, dia sebut berkali tu, duk dengar tu kan. Tapi kadang-kadang bila kita tak biasa sebut, rasa macam sebut betul, lepas tu ma lah semua kalau gabut juga kan. Tak faham, tanya nanti lah nak sebut ke mana tu. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Okey. Yang tu yang saya sebut itu, kalau nisbah orang tu nak jaga supaya memang tak ada masalah, khasnya pada kaum wanita lah. Itu yang sepadan tu apa, satu tu buat apa, rambut dia tu dia keluarkan siap lah. Keluar. Buat apa, potong. Buat apa? Supaya nanti kalau rambut dia sanggul macam mana sekalipun, yang sepatutnya dibasuh tu dibasuh dah. So kita belajar dah dulu, apa yang dalam sempadan muka, maka dia wajib disampaikan air daripada ujung ke pangkal, melainkan bab bulu-bulu dia. Kalau hidung panjang, kena basuh macam tu. Jadi yang selalu masalah macam mana? Sideburn panjang, rambut ni panjang, terutama pada kalangan wanita. Jadi dia ambil wuduk nanti, tarik rambut semua belakang, sanggul, lepas tu dia basuh pangkal aja. Sedangkan yang semua bulu-bulu ni, yang sepadan ni, yang wajib basuh ni, dia kena basuh semua. Jadi kalau dia tak potong pun, dia kena keluarkan ni. Bila ambil wuduk ni, basuh semua ni. Ingat saya ngaji memang guru sebut tu, tunjuk ni. Terutama had ni ya. Basuh semua. Ramai orang perempuan yang bila dia tak faham bab ni, dia basuh sini je. Yang belakang, yang panjang, sanggul. Basuh pangkal aja. Yang ni saya pernah ngajar, ada orang dalam majlis ilmu, dalam majlis kita duk ngajar tu. Ustaz, bukan ada khilaf ke Ustaz? Oh payah. Ni jadi orang biasa belajar khilaf ni payahlah. Saya bukan nak menafikan tak ada khilaf-khilaf, tapi dalam bab ni seingat saya tak ada khilaf. Pasal apa yang termasuk dalam muka wajib basuh. Itu yang saya kata, kalau hidung kamu macam gajah, wajib tak basuh sampai bawah? Wajib. Ni bukan hidung gajah. Ni bulu. Muka ke kepala ni? Jawab. Muka. Dalam muka wajib basuh tak? Wajib. Wajib pangkal ke wajib semua? Wajib semua. Ada khilaf tak? Pada dia semua ada khilaf. Semua ada khilaf. Pasal dia dah lama buat gitu kot, dia nak cari khilaf supaya nak kata sah tu lah. Tak tahu lah, passion tu. Saya tak layan khilaf-khilaf tu. Pasal saya ngaji, saya kata guru kadang ada khilaf pun dia tak layan khilaf tu. Pasal dia lebih kaedah kepada beramal, cari yang cermat. Supaya jangan ada yang salah. Bukan pergi cari mana yang ringan untuk meninggalkan apa yang wajib. Tu belakang ni sebut ni.
Li'anna ma la yatimul wajibu illa bihi wajibun. Itu je ya. Ma la yatimul wajibu illa bihi wajibun. Selalunya ada fahuwa. Tak ada juga. Itu pun tak ada. Itu je ayat dia. Kerana barang yang la yatimul wajibu illa bihi, barang yang tak wajib, tak sempurnalah oleh benda wajib illa bihi, melainkan dengan bihi, dengan ma tersebut. Ma macam tu wajibun. Ma macam tu, li'anna ma macam tu wajibun. Jadi wajibun tu khabar bagi anna. Anna ma la yatimul wajibu illa bihi wajibun. Selalu ibadat kita dengar memang yang tukar wajib pun ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jadi bahasa dia tu ringkas tu. Ringkas. Kita mudah faham fahuwa wajib tu. Jadi bila tak ada ni, i'rab dia tak salah. Kok kita rasa galat pasal terlalu ringkas. Bahasa ringkas ni lah tempat-tempat yang susah faham sikit. Baik, ada apa tu? Yang tu yang nak sebut kawaid atas kita bicara bab masalah basuh muka. Bab ni juga itu pun saya dah sambilkan. Bab basuh muka wajib daripada muka basuh ke sana. Kalau bab sembahyang tutup aurat sepadan dia kan melainkan muka dan tangan dalam bab sembahyang. Melainkan muka dan tangan. Sepadan muka ialah sepadan yang sama dengan iktibar wuduk. Cuma wuduk dia muka dan wajib basuh ke arah kepala dan keluar daripada muka. Tapi kalau bab aurat, dia wajib tutup daripada arah kepala akan ke arah muka. Kan? Satu, kalau kita berhati orang perempuan kalau dia sembahyang, yang ni lah, ni muka, yang ni kan wajib tutup ni. Ini kan wajib tutup. Tapi alhamdulillah semua tutup. Kan? Semua tutup. Jadi bila semua tutup, jadi kalau katalah tak tutup, sah tak sembahyang? Sah. Maksud apa? Ini bukan muka. Bukan muka, sorry. Bukan kepala. Yang wajib ditutup. Kan? Satu orang perempuan ada misai wajib tutup. Dalam sembahyang tak wajib tutup lah. Misai kan. Pasal dia dalam muka. Ni pun wajib tutup. Tak wajib. Pasal apa? Dia sideburn. Pasal dia muka. Kau tak ngaji yang ni, jangan tidur ni. Pasal yang ni dia nanti ada sepadan, ada benda-benda dia salah faham, gelong faham tu. Apa sebut. Jadi kepala wajib tutup sana. Kalau dah tutup sini padan dah. Jadi sideburn ni nampak tak ada masalah. Tapi selalunya tak biasa lagi tengok orang pakai tudung tak tutup ni kan. Okey, tutup. Semua cuma selalu masalah dalam bab aurat apa? Sini. Ramai orang tak peduli sini. Pasal dah biasa pakai tudung macam ni. Yang tu pun sama juga. Saya ajar-ajar bab tu. Dia kata, ustaz tak ada khilaf ke? Pula khilaf lagi. Pula pelik apa buat khilaf-khilaf ni. Kita panggil buat khilafiyun. Senang. Khilaf. Bila yang tu sepadan muka, kawaid yang ulama ajar dah. Kalau yang ni malah yatimul wajibu illa bihi. Dalam bab wuduk ke sana. Dalam bab aurat ke sini. Itu yang kalau gunakan apa yang dah ada tu, kita tengok kebanyakan telekor memang design dia dah pada dulu. Design dia apa? Dia akan ada sekai segitiga yang tutup dagu tu. Tujuan dia untuk tutup dagu. Untuk tutup dagu ni. Macam mana lah ni memang ada trend orang pakai tudung dia ada yang untuk tutup dagu kan. Cukup tu satu hal untuk rambut tak ke depan. Nak sebut tu yang tutup dagu tu. Jadi kalau buat konteks semayang kena ke tu? Pasal sepadan betul sini. Jadi kalau memang pakai telekong duduk bawah ni tak sah. Okey, siap. Perhatikan tu. Jadi kalau masa semayang tak sah, luar semayang macam mana? Luar semayang punya peraturan aurat lagi ketat daripada peraturan aurat dalam semayang. Kalau dalam semayang kena tutup, luar semayang lagilah kena tutup. Bahkan kita dalam mazhab Syafi'i kena tutup semua jami'u badaniha. Kalau nak boleh buka pun mata. Ataupun gunakan kaedah pakai tudung, ada tudung burqa, tudung Arab macam nama tudung tu. Memang kaedah kita dalam mazhab Syafi'i, buka lah kitab mazhab Syafi'i mana-mana pun memang muka wajib tutup. Dalam kaedah kita mazhab Syafi'i. Malaysia ni dia mazhab Syafi'i tapi kat situ tu macam tak diwar-warkan. Dia faham melainkan muka dan tangan tu aurat dalam semayang tu sajalah, yang tu saja aurat. Tapi dalam bab ajnabi ni, antara hubungan antara
bukan mahram, macam perkara tu terpulang lah untuk tutup tak tutup. Sikit lah sebut gitu kan. Kaedah kita wajib tutup. Wajib tutup. Yang tu memang ada khilaf. Tang tutup muka tu ada khilaf. Tapi tang muka sepadan ni, seingat saya tak ada khilaf. Kalau dia kata khilaf, yang tu bukan khilaf. Yang tu pada dia sangka khilaf. Syubhah tu kat dia. Tapi sebenarnya yang tu bukan perkara syubhah. Tu wadihah. Kalau saya ngaji, antara guru-guru syarah ni, hadis yang syubhat tu, haram bayin, bainahuma umur mushtabihat. Dicara oleh ulama untuk guru kita, mushtabihat ni ada dua. Ada mushtabihat, memang fil hakiki syar'i, dia ialah mushtabihat. Ada mushtabihat, dia bukan mushtabihat fil nafsil amri, fil hakiki. Realiti dia bukan mushtabihat. Realiti dia benda haram. Kalau benda haram. Tapi orang tak tahu benda tu haram. Pada dia syubhat, pasal dia tak tahu benda tu haram. Syubhat kat dia. Pada dia yang tu syubhat. Sebenarnya pada syarak itu adalah haram. Sebaliknya pula. Benda wajib. Ada benda memang wajib. Tapi pada dia, syubhat pada dia hak tu tak wajib. Syubhah pada dia wajib. Pada dia, aku rasa tak wajib. Engkau rasa tak wajib. Jadi dia atas jahil tu. Menyebabkan benda yang haram bayin, halal bayin, kalau sebut nisbah halal haram, nisbah wajib dengan berdosa ni, wajib dengan haram yang berdosa, ada yang wajib tu bayin, ada yang ghairu wajib pun, dia bayin, bainahuma mushtabihat, dia bukan mushtabihat ni, ni dia yang syubhat, bukan syubhat pun, jahil dalam bab ilmu. Jadi bab ni memang ada tutup syarahkan makna syubhat macam tu. Jadi dalam masyarakat kita kalau ikut dia bukan masalah syubhah, dia masalah jahil. Masalah jahil. Ada orang dia tak mau mengaku dia jahil tu. Satu saya tak tahu saya nak sebut macam mana. Saya sebut macam ni pasal saya teringat masa zaman mula-mula saya mengajar kat luar dulu, kita bila sebut cerita penjelasan macam tu, ada orang macam tak apa nak terima tu. Kita sebut dia jahil tu. Dia kata, Ustaz, saya selama ni tak pernah dengar pun macam ni, yang penjelasan. Ui, saya sebut macam ni. Tak apalah kata tak pernah dengar. Saya pun tak pernah dengar tu. Jadi selama ni pernah mengaji lah. Pernah? Saya tanya dia. Bila masa mengaji pondok? Tak pernah. Sekolah agama? Tak pernah. Kat masjid surau, berapa kitab yang khatam? Tak pernah. Saja tanya gitu kan. Apa faham? Pada dia rasa dia mengaji. Dan dia faham semua perjalanan syariat. Bila tanya rupanya memang tak mengaji apa pun. Guru mana yang khas mengaji fiqh? Tolong sebut nama seorang menjadilah. Sebut. Kitab apa yang biasa mengaji khas? Pegang kitab. Mengaji dengan guru. Ada tak? Tak ada. Kitab. Nama kitab satu yang kau pernah baca tak? Tak ada. Macam mana boleh kata selama ni duduk mengaji? Jadi waham aja kata mengaji. Biasa sebenarnya tak mengaji. Yang ni ada general knowledge saja. Maksudnya pengetahuan am itu saja. Tapi bila detail kan, kata tak pernah dengar. Bukan tak pernah dengar. Tak pernah mengaji. Tak pernah mengaji. Jadi perkataan dia bukan tak pernah dengar. Tapi, saya tak pernah ngaji. Kalau tak pernah ngaji, jangan kata tak pernah dengar. Ambil, yang ni pengetahuan baru. Yang mana salah, betul kan? Tak betul buat dulu, wajib qada. Mana yang dah buat salah? Itu kaedah dia. Ada pula orang kata macam ni, Ustaz bukan maaf ke? Kalau kita jahil pula. Dia macam-macam dalam masyarakat ni. Kata maaf, kaedah fiqah kita dia ada macam ni. Dia ada bab maaf, ada bab tak maaf dalam fiqh. Fiqh yang benda maklum fiddin bid-darurah, benda yang istilahnya common knowledge, yang sepatutnya orang Islam ni kena tahu. Bahkan orang kata kadang-kadang budak-budak pun dah tahu. Benda yang kecil, tak kecil lah, benda yang pengetahuan, knowledge yang seumpama tu, habis-habis dia tak tahu. Kalau benda yang dobit dia macam tu, contoh mana pun dia ada satu kaedah umum macam tu. Kalau benda yang common knowledge, yang maklum fiddin bid-darurah macam tu, dia tak faham, dia tak kerti. Kalau nisbah amalan, dia tengok jadi batal. Misalnya saya sebut bak rambut apa ni, dia tak pernah faham. Sedangkan benda tu simple aja nak faham, tapi tak pernah belajar, tak pernah berguru, tak pernah dapat penjelasan yang betul. Dia pun tak pernah mencari, tak pernah berguru, tak pernah pergi tuntut ilmu betul-betul nak faham lagu mana.
berdasarkan ambil faham bodoh-bodoh gitu sekali lalu je, dari sisi hukum tak sah ibadat dia buat, bahkan wajib qada. Cuma hukum wajib qada kita belajar lepas, dia tak sengaja tinggal semayang. Pasal dia semayang, tapi atas istilah kita bicara ni, dia semayang dalam keadaan tak sempurna rukun syarat yang dia buat. Jadi apa buat? Wajib qada. Cuma tak wajib qada bersegera. Tapi qada tu wajib. Jadi bila nak qada, mudah-mudahan diberikan kelapangan untuk boleh qada. Tapi kena qada, ya. Kalau umur sekarang 60 tahun, macam mana? Saya ngajar dulu pun banyak ngajar orang tua-tua. Masjid, surau. Ngajar orang tua-tua lah. Mana ngajar orang muda? Ustaz. Ada yang sampai nadam itu. Ustaz, dah 60 tahun. Saya tak pernah ambil wuduk, tarik rambut ni ke depan. Kata dia. Macam mana Ustaz? Saya kata kena qada lah. Astaghfirullah. Betul kalau tak ada qada, mati saya macam mana Ustaz? Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun. Ustaz dah taubat. Tu taubat aja tak cukup ke Ustaz? Okay, dah kita taubat tak cukup pasal hutang kena bayar. Kalau gitu nanya Ustaz. Siapa yang menanyakan siapa? Kena jelas je tu kan. Tak lagi dia faham nanya ni macam dia telah dizalimi lah. Pasal benda tu tak dijelaskan. Siapa yang menanya siapa? Saya tanya itu. Ada yang memang jawab betul. Saya lah nanya Ustaz. Saya telah menganiaya diri saya sendiri. Saya bodoh tak pergi belajar. Okey, betul. Kalau nanya tu, nanya lah. Siapa? Anak salahkan mak bapak hantar ambil ngaji. Dia tak hantar ambil ngaji pun, hang kena ambil ngaji. Tang dia tak hantar tu, selepas daripada hukum balik, tak ada khitab atas dia. Kat kita pula khitab untuk pergi cari sendiri. Walaupun masa kecil dulu, dia tak bagi kita pendidikan agama kepada guru yang wajib untuk dihantar dulu. Kan? Kita lah wajib cari. Dan tengok kita pun tak cari. Kita pun cuai kat dalam situ. Dulu demo cuai. Tu pun tak elok kat dalam sebut. Saya ngaji pun banyak tegur tak sebut. Tak berani sebut. Tak apa suka sebut. Tu ungkit mak ayah kita tak. Yang sudah-sudah lah. Memang kita kan kadang pun bukan peluang baik untuk semua orang tua kita dalam pada kalangan orang yang sempurna, letakkan kita dalam pendidikan sempurna. Direzekikan dapat kurniaan macam tu. Kadang-kadang arwah Patih sendiri dia guna bahasa, mak ayah kita ni kadang main mengaji ni ibarat macam unta Nabi Soleh yang tubik pada batu. Dengan bahasa dia dalam. Unta Nabi Soleh tubik pada batu. Unta Nabi Soleh ni benda hidup. Batu ni benda mati. Kita ni kata dia bila mengaji ni macam unta Nabi Soleh datang daripada ketul batu. Cukup lah. Dia cakap bahasa macam tu lah. Dia tak syarah lah. Kita lah tolong syarah tu. Tapi kena lebih lah kita sebut tu. Tak elok sebut macam tu. Macam mana pun mak ayah kita macam mana? Doalah keampunan kat dia. Kita yang reti ni doalah keampunan. Apa saya nak sebut? Yang kita ni dah ada otak pun cergas. Kepala otak pun cerdik. Macam mana? Pasal apa tak cari apa sepatutnya dicari? Macam itulah. Itu pengalaman ngajar luar. Dia sebut macam ni, dia nak muntah keluar balik lah. Apa yang pengalaman pernah jumpa, orang tanya masalah. Apa tu, betul nak buat macam mana, nak selesai macam mana. Betul pada dia, pandangan dia macam ni, dia hujah kata dia pun mengaji juga. Teringat semua recall balik. Saya ngajar kadang saya tak boleh sebut tu yang dia apa semua pengalaman dia cerita balik. Dan ada juga yang saya ngaji gitu, saya dah ngajar itu, ada yang kata gini, Ustaz, kalau gitu kita punya pendidikan ni, ada yang best itu. Pendidikan kita ni, sekolah rendah, sekolah menengah pun, hatta universiti ni tak sempurna lah Ustaz ya. Maksudnya silibus agama yang ada ni, pasal banyak tak kena lagi ni. Saya kata semestinya tak sempurna. Kalau sempurna, taklah jadi macam ni. Betul Ustaz? Itu saya ngaji kat dulu, ambil kitab agama Islam juga. Kalau saya ambil lukisan, saya tak tahu lah Ustaz. Macam mana? Dia sepatutnya bukan subjek elektif. Sepatutnya pelajaran terah wajib tu, sampai orang kafir pun sepatutnya kena lulus. Pasal tu esek dah. Sepatutnya bila orang kafir belajar rukun Islam, rukun iman, semua perkara agama, mak bapak dia walaupun batu dengan kayu, ni sebab kata tak Islam, anak dia tu akan masuk Islam. Bila balik nanti IC Islam. Ataupun bila boleh tukar nama tu, anak agama dia umur 18 boleh buat agama dia tak ikut agama mak bapak dia. Siapa?
Di sekolah kebangsaan ni, dia dah belajar semua belajar agama Islam. Yang dia perlu satu aliran itu, dia tak boleh ada sekolah vernacular. Pasal apa? Mana ada kerajaan dalam dunia sekolah vernacular? Indonesia tak ada. Dia semua ngaji style Indonesia. Mana ada ngaji style Tamil, style Cina. Malaysia yang ada. Penyanyi Razak Abdul Rahman Talib yang dulu tu, Tok Wan tu lah masuk kan. Tahun 1975 kan saya. Permulaan sekolah vernacular ni. Bahkan kalau tengok sekolah vernacular ni dah duduk dalam pekan, bandar. Betul-betul kat center. Boleh semua tempat kita pergi, atau kalau Pekanlah Hulu pun, ada sekolah Cina, sekolah India dalam pekan. Sekolah agama, hutan. Sekolah kebangsaan memang ada. Tapi sekolah yang sepatutnya, yang kita punya, duduk dalam hutan. Sekolah mereka tengah pekan. Masuk je pekan pergi mana pun. Hampa pergi bagi mana pun. Saya masuk beruas. Alah, pekan cowboy je. Tapi ada sekolah Cina. Sekolah Tamil saya tak nampak. Aku tak ada Tamil tu kan. Tapi sekolah Cina ada. Pergi lah. Mana tak bukan pekan besar lagi lah. Mesti ada sekolah Cina. Sekolah agama. Patutnya semua sekolah agama duduk tengah pekan. Sekolah Cina duduk dalam hutan. Patutnya tak ada sekolah Cina pun. Semua jadi sekolah aliran kita, aliran Islam ni. Tu yang kata anak dia sepatutnya jadi aset pada kita. Sampai dia nak cakap Melayu pun tak boleh. Kita bila masuk sekolah kebangsaan sampai nak baca Quran pun tak boleh. Saya selalu dulu antara kontroversi saya ngajar kat luar, orang tak tahan bahasa saya tu. Nama pula dulu bila cakap macam tu kan dia ada puji politik sikit kan. Yang ni nak Islam tak Islam. Orang dengar saya ngajar kali pertama yang orang dah bercakap, ustaz ni pas. Itu. Tambah saya sebut kerajaan. Tambah kaki tangan kerajaan ada dalam tu. Semua muka merah. Saya kata salah ke saya cakap ni? Saya dah ngajar tu, saya nak sebut macam pengalaman tu, masya-Allah. Pasal kita cerita hak betul. Kita cerita betul pula tu. Kita asal daripada pondok, memang duduk lubuk tu keluar tu. Bila sebut ni, tambah tanya macam tu kan? Oi dia. Dulu pula passion bukan doa untuk demo. Saja cocok demo bagi demo bangun. Buat bagi betul. Kalau saya sebut cerita buat taklif kena mengaji. Sampai ada orang yang dengar tu sampai tak puas hati. Ustaz, kalau gitu saya kata apa? Sepatutnya kita yang dakwah orang kafir untuk masuk Islam. Jadi bila kita tak sampai ke Islam kat demo, istilahnya mereka tak sampai dakwah Islam walaupun mereka kafir, belum tentu dia masuk neraka. Pasal apa? Pasal dia tak sampai seruan Islam sebenarnya. Yang masuk neraka ni kita. Pasal kita ni dapat Islam tapi kita tak cari apa yang sepatutnya kena belajar dengan Islam. Dan kita nanti akan dipersoal kenapa tak ajar Islam kat demo. Ada orang tak puas hati dengar. Ustaz, kalau gitu mana boleh? Selalu kami duk belajar, kami duk faham, kamilah masuk syurga. Orang kafir masuk neraka. Ustaz ajar, orang kafir lah masuk syurga, kami lah masuk neraka. Tapi saya tanya, salah ke saya cakap ni? Dia kata salah tak boleh. Pasal kita cakap betul. Dia pun faham betul. Saya cakap salah ke? Tak puas hati, tak boleh cakap. Nak lawan tak boleh, bangun keluar lah. Itu tak main lah kuliah. Pengalaman ngajar. Tapi tu dulu lah. Berapa belas tahun dulu. Mula-mula peringkat saya daripada pondok. Dulu ngajar dalam pondok. Bila keluar. Satu dulu saya nak kata barrier, mana ada dulu barrier tu kan. Jadi bila benda tu, maksudnya ada satu isu dalam masyarakat kadang bila jadi gitu dalam majlis, nama saya Pekanlah Hulu kan ada orang berani main mengajar, main panggil saya mengajar. Masjid Pekanlah Hulu kan ada panggil saya mengajar. Pasal Pekanlah Hulu orang tahu saya punya perangai apa saya sampai tu yang Tok Guru buat iktiraf. Dia ni loket sikit. Dia ni cakap dia keras, dia cakap betul. Tapi keras sikit. Orang nak terima susah. Tapi lawan tengok. Dia tak mau lari itu lagi. Dia cakap betul. Memang saya cakap betul. Saya bukan kelentong-kelentong. Siapa nak tolak saya? Saya cakap pula dengan disiplin kitab apa ulama kita sebut. Apa lah saya sebut tak betul. Kalau dia kata dia pernah mengaji tak bisa dengar, saya kata bukan tak bisa ngaji. Tak bisa belajar pun. Saya buktikan dia tak pernah belajar. Terdiam dia. Tu diam. Tapi tetap tak puas hati lah pasal panas. Kena kat tu. Semua uslub tu kena tukar sikit lah. Jangan tiru style saya lah. Dia macam tu kan. Tapi nak kata macam mana, tak ada dulu bertemu dengan suasana macam tu, dia kadang jadi macam tu.
Bila ada orang soal, jawab betul-betul lah. Jawab pula, dia nak tegakkan pedang basah dia, mana boleh, memang salah. Kita bagi soalan tu, sampai dia diam lah. Keedahnya bukan kita jawab, kita soal dia balik, yang tu adalah jawapan. Tu yang terkejat, tak boleh. Habis belah itu. Tak boleh. Saya sebut tu, macam saya sebut tu. Tu pengalaman ngajar lah. Nak sebut pengalaman ngajar lagi apa? Allah. Saya sebut gini, saya kata, antaranya saya sebut, nak respon, memang ada orang kata macam ni, Ustaz, kita punya pendidikan ni tak sempurna lah. Saya kata memang tak sempurna. Bahkan saya kata berapa ramai orang Islam kita, orang kita Islam kita, Melayu Islam kita ni, masuk sekolah kebangsaan, daripada sekolah tadika, sekolah rendah, sampai masuk sekolah menengah, keluar sekolah menengah, Quran tak boleh baca. Ada orang tak puas hati, kata dia, Ustaz, kami semua boleh baca Quran. Okey, dengar saya soal. Nanti lu, Dawi tak boleh nanti lu, jangan. Dia marah nanti. Dengar saya soal. Siapa yang pergi sekolah kebangsaan dengan sebab dia pergi sekolah kebangsaan, sekolah rendah atau sekolah menengah, dengan sebab tu dia pandai baca Quran? Angkat tangan kata. Dia pandai baca Quran tu pasal pergi sekolah kebangsaan. Di sekolah tu menyebabkan dia pandai baca Quran. Baik sekolah rendah, sambung di sekolah menengah. Angkat tangan. Langgung rumah, semua tak angkat tangan. Betul tak kalau saya kata pandai baca Quran ni sabit kita mengaji di rumah, mak pak kita ada hantar pergi ngaji rumah orang waktu maghrib, ada kadang satu Ahad pergi ngaji yang ni. Yang tu lah menyebabkan kita pandai baca Quran. Betul tak? Betul tak? Okey, sekali lagi saya tanya, siapa yang pandai baca Quran sebab pergi sekolah kebangsaan tu dia pandai baca Quran? Angkat tangan. Orang tak angkat. Benar balik. Jadi kita ni muncul ada pendidikan yang cara tradisional lagi. Satu yang mana mak pak tak hantar pergi ngaji sekolah di rumah-rumah orang ni, ataupun tak duduk di tempat ni, hanya sekolah kebangsaannya, tu yang Jawi tak tu. Betul tak? Dulu Jawi ada dalam sekolah kebangsaan. Tapi ada pula menteri pergi buang Jawi pula. Yang antaranya yang seumur dengan saya taklah jahil Jawi kan, tapi yang umur sebaya dengan saya ni, masa yang tak ada kafar mana ada zaman saya dulu, mana ada kafar, mana ada sekolah petang. Lah ni ada kafar, maksudnya kalau sekolah kebangsaan tak ada pun, kafar tu backup pula satu hal. Tu pun ramai juga mak bapak yang tak hantar sekolah memada dengan hanya sekolah pagi je. Sedangkan sekolah pagi ada yang kalau sekolah pagi, sekolah kebangsaan tu, kalau ada tilawah pun, bukan tilawah ajar di sekolah. Tilawah tu pasal dia belajar kat rumah dan dengan apa? Hafazan. Bukan ada pelajaran subjek hafazan di sekolah. Tapi boleh ada pertandingan menghafal Quran, sekolah rendah. Juzuk amma, pasal apa? Pasal dekat rumah, ngapai? Bukan kat sekolah. Kat sekolah tak ada apa-apa subjek untuk hafal. Mana ada? Mana ada subjek untuk tilawah? Mana ada? Sebut lah tu. Nampak lah, tumpang camping kita punya pendidikan. Banyak tu. Banyak. Nak susun. Pengalaman mengajar macam tu lah. Sebut-sebut benda macam tu. Ni patutnya bila ada kuasa ni, tambah kita ada peluang, nak susun balik. Arrange balik lah kita punya silibus. Apa-apa. Kuasa pun ada, majoriti pun ada, lebih daripada 2/3, susun lah. Sekolah-sekolah ni sepatutnya orang kafir pun masuk sekolah kita balik. Mana guru-guru ni masuk, jadikan semua sekolah kebangsaan balik, guru-guru atur balik. Berapa kali dia orang tukar silibus pelajaran orang. Yang ni pelajaran yang lagi sepatutnya lagi besar nak tukar. Tu sistem pendidikan, bila pendidikan tu yang pejabat awam, pejabat macam mana, sistem semayang, rehat, makan, minum, Jumaat, cuti. Itu perlu ketua yang utama duduk situ. Kalau tak ada, yang bab pemerintahan politik satu hal, tapi kita as a Muslim, as a mukmin, mesti hidup sebagai Muslim dan mukmin. Yang orang tua kita dulu hantar pergi ngaji Quran dan buat tu pasal apa? Pasal dia sedar sekolah kebangsaan tak cukup. Yang ni lah sebenarnya pelajaran wajib untuk dia orang belajar. Tu pun baru belajar baca, belum belajar faham. Mana pula esok dah pencen baru nak belajar, baru nak dengar. Tu yang mengaji duduk tiang, duduk dinding. Lagi ada dinding, pondok sana dinding. Orang yang betul-betul lah tu baru nak main ke depan. Tu pun jenuh ajak panggil ke depan. Tak main ke depan juga. Pasal apa? Dia dah macam tu, dah selesa macam tu.
Rasa gitu. Pergi duduk dalam sekolah, cikgu panggil, duduk depan. Are you behind that? Come here. Who absent today? Can you see the blackboard? Come here. You're supposed to sit here. Dalam kelas pun dia atur siap dah. Siapa yang mata nampak, tak nampak. Siapa yang puas, tak puas. Yang mana puas duduk depan. Yang mana baik duduk belakang. Mata nampak, tak nampak. Disusun tu pun cantik lah. Tu sistem sekolah. Masjid macam mana? Mana ada pantauan macam tu. Patutnya dipantau macam tu. Banyak tu. Kalau nak repair tu. Pasal tu, kita orang Islam tertinggal. Benda tu diabaikan. Sikit lah sebut bab tu. Kalau janggut dalam bahagian muka tu, janggut sepat tu memang kalau panjang tu memang kena basuh lah. Kalau janggut sepat panjang macam sepat betul lah. Jadi kalau bahagian dagu ni, yang ni bahagian depan. Zahir lah. Macam saya ni semua. Dan memang kaedah kita basuh. Lepas tu, kalau katalah dia tebal, kalau nipis sekalipun, untuk mudah katakan air, jari ni daripada bawah, itu kaedah nak meratakan air. Istilahnya ni dipanggil tahlilul lihyah. Menyelat-nyelati kan janggut. Misai pun, walid ni misai semua nipis kan. Nampak biasanya. Kalau tebal sangat pun, wajib basuh. Siapa? Orang misai tebal lah. Yang cukup misai apa, tak ada heran lah. Misainya panjang, cukup je lah tu. Dia kena basuh dia untuk kelakar lah sikit kan. Tapi kena lah. Pasal dia misai tak maaf. Walaupun tebal. Pasal walid ni misai ni nipis. Kalau ada misai tebal, wajib basuh semua. Kalau misai panjang, wajib basuh semua. Yang batin, zahir. Yang pendek, yang panjang. Yang dalam sepadan muka ataupun yang keluar misai punya tu, wajib basuh. Tapi mana ada diajar dalam syariat simpan misai gitu. Misai disuruh potong melebihi paras bibir ni. Jangan sampai tutup merah bibir ni. Potong. Bahkan tengok nisbah orang dia misai ni memang cukup. Tinggal jambak. Tapi kalau ikut masyhur dalam fiqh kita, misai bukan cukup, misai gunting. Wa qassu syaribian. Syarib qassu, gunting. Walaupun tengok ramai amalan hatta habaib pun kan, ramai yang cukur-cukur ni. Saya perangai gunting. Memang pasal belah ngaji gunting. Saya tak biasa mengaji dengan keadaan cukur. Gunting, misai gunting, bukan cukur. Nak cukur, ngaji tak biasa jumpa khas cukur tu. Atau mazhab lain satu hal lah. Kita belajar banyak kitab Syafi'i. Gitu. Yang tu pun sebut tu lagi. Poliaskar semua cukur. Tu lagi marah dia. jadi asri janggut, jadi Ustaz Rozaini janggut pula lagi. Dulu saya macam asri janggut tu lah. Bakat lah. Macam mana? Tambah ada peluang bercakap macam mana? Alun. Cuma dulu, sebut macam mana? Dulu tak ada internet apa-apa dulu. Sekarang ada internet jadi viral macam tu lah. Kalau dulu ada internet viral, saya viral lama. Kan? Saya punya mulut lagi lesio orang kata. Apa cerita ni? Itu satu hal lah. Cuma bila dah tua ni, dia bukan mulut tak nak lesio tu, tapi dia ajar oleh tutup guru yang tambah jumpa belakang-belakang ni, jumpa mursyid ke apa. Semua dia orang lemah lembut, dia tengok. Tak boleh, kena tukar perangai. Kena tukar perangai. Hatta dengan yang geng-geng W, saya sebut W pun kena tukar lah ni. Kena zikir je, Ya Wahab, Ya Wahab, Ya Wahab. Dia orang pun marah kita sebut W tu. Pak Wahab, marah dia orang rupanya. Kita panggil Ya Wahab, Ya Wahab. Aku zikir, terasa kat engkau. Ni masih elok. Siap. Tu menyambil lah. Menyambil. Asal nak sebut, kaedah ma'ala yatimul wajibu illa bi fahuwa wajib. Masalah muka, saya tutup aurat. Tutup aurat tu yang leret. Habis cerita orang ni tanya pendapat khilaf tak khilaf, janggut, tutup muka apalah tu. Tu yang ke sana tu. Wasalisuha ghuslu yadai min kaffaihi. Itu dulu.
Tengok pelantik.